Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Kenapa korang kena join program Lemak Tuli? Sebab saya sama je macam korang. Saya dulu gemuk. Macam-macam saya try untuk nak kurus. Ambil suplemen, ambil produk kurus, pergi gym, jogging, beli macam-macam alat. Tapi semua tak efektif. Duit pun banyak keluar, nak cari masa pun susah. Alhamdulillah saya amalkan metod Lemak Tuli yang berjaya selesaikan semua masalah tadi. Tak perlu ubat kurus, tak perlu apa-apa suplemen, tak perlu pergi ke gym, tak perlu apa-apa alat senaman. Diet yang murah dan sedap dan tak perlu berlapar dan tak kacau langsung masa ataupun waktu bekerja. Dalam 7 hari je dah nampak kesan yang ketara, bukan setakat kurus tapi dapat shape, dapat fitness, yang paling penting tak ada kulit lebih. Alhamdulillah juga dah 11,000 orang pernah join Lemak Tuli. Diorang pun dah berjaya sebab saya ajar metod yang sama saya buat dekat badan saya sendiri. Nak naikkan berat dan saiz badan pun kita ajar. Laki perempuan pun boleh join, tak kira umur, tak kira berat badan, tak kira kondisi badan korang, yang ada penyakit pun boleh join. Program online 7 hari sahaja hanya RM89 dan money back guarantee kalau dalam 7 hari tak ada kesan dekat korang. Tinggal satu sahaja lagi batch untuk misi kurus hujung tahun dan insya-Allah korang boleh dapat badan yang korang nak sebelum tahun baru 2023. Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Slot terhad, masa terhad. Ingat, ini peluang terakhir untuk korang nak ubah badan korang sebelum tahun baru 2023. Jangan sampai menyesal. Tunggu apa lagi? Join sekarang program Lemak Tuli. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan seluruh Asia. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak subscribe, tekan lah butang subscribe tu, insyaAllah kita semakin menghampiri road to 400k subscriber dan insyaAllah moga-moga video-video yang diberikan boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Lambat sikit aku buat reaction berkenaan dengan satu post yang dikeluarkan oleh satu page dekat Facebook ni lah. Ramai orang minta aku buat reaction pun, tapi sorry, lambat sikit aku buat reaction berkenaan dengan satu hantaran yang dibuat naik dekat website Index Mundi. Index Mandi ke Index Mundi? Website ni dia buat macam survey lah, macam satu poll berkenaan dengan the most racist country in the world dan Malaysia dapat tempat kedua. Apa kejadah? What the Macam mana kita tahu, isu rasis, isu perkauman ni memang sangat-sangat sensitif lah. Tambah-tambah lagi kalau dekat negara aku sendirilah, dekat Malaysia. Sebab kita tahu sebelum ni pun memang banyak isu berkenaan dengan perkauman. Lepas tu adalah sejarah-sejarah sampai merusuh apa benda semua tu lah. Tapi dalam video kali ni, apa yang aku nak cakap dekat korang, ada 3 sebab kenapa aku tak setuju bahawa website ni kata Malaysia adalah negara nombor 2 paling resis dalam dunia, dan aku ada 3 sebab. Mula-mula daripada website tu, okey, nombor orang ataupun nombor responden, bilangan responden yang memberikan undi terhadap poll yang diberikan adalah 451. Weh, orang Malaysia ada 32.75 juta. Jadi aku rasa 451 tu tak boleh mewakili keseluruhan 32.75 juta lah. Jadi bagi aku, result ini adalah tak valid dan tak boleh pakai langsung. Nombor 2 adalah aku juga yakin bahawa ramai orang dekat Malaysia ni yang memang tahu isu-isu perkauman yang selalu berbangkit dekat Malaysia ni adalah disebabkan oleh orang politik yang sengaja membangkitkan isu perkauman ni, tambah-tambah dalam nak meraih sokongan, lepas tu tambah-tambah nak pilihan raya, tambah pula penyokong-penyokong politik ni pun sama-sama bodoh dengan parti politik dan pemimpin-pemimpin politik tu sendiri. Sekarang ni kan tengah musim nak pilihan raya ni kan, korang tengoklah, mesti banyak punya isu-isu perkauman ni apa semua jadi. Dan yang last sekali adalah pengalaman aku sendiri sebagai anak jati Malaysia yang lahir pada tahun 1986, yang tinggal dekat Malaysia, lahir dekat Malaysia, yang mana daripada aku kecil dekat rumah yang aku duduk, dekat sekolah yang aku bersekolah, dekat tadika ke, sampailah aku duduk dalam TUDM, sampai aku dah bekerja dalam swasta, dekat sekeliling aku penuh orang Melayu ada, orang India ada, orang Cina ada, dan tak ada sedikit
sedikit pun isu-isu pasal perkauman, rasism ni berbangkit lah. Memang jujur aku cakap tadi, kat kawasan-kawasan kejiranan yang aku pernah duduk, baik aku kecil, baik aku dah besar dan sebagainya, aku dah kahwin ni pun, memang tak ada katalah tiba-tiba ada orang nak pedajal rumah aku ke, tiba-tiba saja nak yang jiran daripada kaum lain ni nak sabotaj rumah aku ke, tak ada langsung. Siap dorang respect lagi, bukan setakat dari segi kaum, malah dari segi agama dorang sangat-sangat respect. Kadang-kadang dorang pula yang macam terlebih faham pula aku punya agama, aku punya bangsa ni daripada aku sendiri. Aku nak cerita sikit lah, zaman-zaman aku masa kecil dulu, aku tinggal kat Bandar Baru Sungai Buloh dekat 1A/7. Shout out untuk orang-orang Bandar Baru Sungai Buloh. Aku anak jati Sungai Buloh. Ada sekali tu masa aku kecil tu, aku biasalah main dekat luar kan, petang-petang kan. Lepas tu tiba-tiba dah maghrib. Kau tahu tak, jiran Cina aku yang beritahu dekat aku, tu you sudah maghrib lah, nanti you mam tak ada marah lah. Nampak tak, orang Cina pula yang remind aku ni maghrib balik rumah kan. Sampailah masa aku bekerja dalam TDM sendirilah, ada je kawan-kawan aku yang bukan sahaja daripada India, daripada kaum Cina, malah daripada suku-suku kaum yang dekat Sabah Sarawak ni. Memang kita orang cooperation gila, kena belasah sama-sama, kerja sama-sama, main sama-sama, ketawa bersama, menangis bersama. Okey je, tak ada pun tiba-tiba nak tak hormat ke, tiba-tiba time kita orang pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba dia nak marah ke. Kalau tiba-tiba yang dorang ni nak pergi sesi sembahyang dekat dorang punya church hari Ahad kan, tak ada pula aku nak melenting ke. Kita orang respect sama-sama. Aku tahu akan ada korang-korang yang tengok video ni cakap, itu depan-depan je, belakang-belakang kau tak tahu apa yang dorang buat, apa yang dorang sembang, apa yang ni, apa semua kan terhadap bangsa-bangsa yang lain, bangsa Melayu macam aku ni kan. Dorang kutuk lah sebagainya lah. Dan tambah pula dekat post yang aku baca tu, dekat bahagian komen, memang ada lah, ramai juga lah yang macam tak setuju kan. Memang betul pun, memang racist pun. Kau tengok lah di China ni bla 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 bla, yang India ni bla 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 bla. Aku tak cakap yang 100% orang Malaysia ni memang tak racist. Memang ada segelintir pun yang racist. Tapi aku boleh katalah yang mana yang jenis-jenis yang educated, yang bersekolah dekat sekolah kebangsaan, yang sekolah campuran, lepas tu kerja pun bukan dalam satu company yang satu kaum je, dorang semua memang tak ada langsung isu perkauman. Dan kalau korang tak percaya, aku ada terjumpa satu video social experiment yang dibuat ni terhadap satu bangsa yang dikatakan sangat racist lah kalau dekat Malaysia ni, yang dikatakan yang orang selalu cakap lah. So jom kita tengok sendiri sama-sama apa social experiment ni nak bagi tahu dekat korang. Jom. See? Nampak tak? Betul lah aku cakap. Mungkin ada orang akan cakap ini berlakon lah, apa benda lah. Tapi dekat video ni sendiri, korang boleh pergi tengok lah dekat TikTok ni kan. Komen-komen dekat bawah tu pun ada India, ada Cina, ada Melayu. Semua cakap this is the reality of Malaysian citizen. Rakyat Malaysia inilah. Kita orang memang sangat-sangat perpaduan, tak kisah kau bangsa apa pun sebenarnya. So yang korang tengok kalau tiba-tiba ada isu-isu kaum yang berbangkit tu, bukan daripada rakyat-rakyat biasa yang hidup sebagai rakyat biasa, yang marhain, yang pergi kerja pagi balik petang dan sebagainya, yang buat bisnes dan sebagainya. So dari kalangan kita orang memang tak ada langsung. Semua yang najis-najis politik ni je yang paling kerap memainkan isu perkauman. Tahniah Malaysia, sama-sama kita doakan agar Malaysia ni terus istiqamah dalam menjaga perpaduan sesama kaum. Jadi kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah tekan butang share banyak-banyak kali supaya semua orang tahu Malaysia bukan negara nombor 2. Bukan top 10 pun aku rasa negara paling resis dalam dunia. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video dalam channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga Allah terus melindungi dan limpahkan rahmat dan rezeki buat negara Malaysia. Ingat, jaga amal ibadat kita. Semoga kita harmoni, sejahtera, aman sentosa dulu, kini dan selamanya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Hidup Malaysia. Yeah.